Yang pertama akan saya bacakan pengalaman ini berlaku di Rompin. Beliau katakan, saya rasa Rompin mungkin terletak di kawasan Johor. Kiriman daripada Adi yang berkongsi peristiwa di Rompin. Kejadian ini berlaku pukul 11 malam. Apabila isteri saya kejutkan saya, katanya, "Bang, 2 kali bang, saya dengar orang beri salam dekat tingkap." Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 kali saya dengar orang beri salam bang, dekat tingkap. Abang tengok bang, ada apa kat sana bang? Kata isteri saya kepada saya. Saya sebagai seorang suami tak bolehlah takut, Casey. Saya bangun walaupun rasa takut, kata Adi. Bangun. Sayang tunggu jap abang tengok. Mungkin sayang mimpi kot. Tak bang, saya tak tahu hari ni saya tak boleh tidur bang. Dari tadi tau saya tidur bangun. Tahu-tahu tadi saya dengar, mula-mula ingatkan salah dengar 2 kali bang. Saya pun bangun, Casey. Pergi ke arah tingkap. Tolak tingkap. Kemudian dekat luar ni bila tolak tingkap, kuat bunyi cingkerik pada waktu malam di rumah kami dekat Rompin. Tak ada apa-apa punyang. Awak salah dengar kot. Yalah bang, saya rasa saya salah dengar. Tapi hari ni saya tak boleh tidur lah bang. Abang boleh tolong saya tak? Tolong apa? Saya nak minum air, tapi saya takut pergi dapur bang. Tak apalah. Awak tunggu sini Abang ambilkan air. Air apa awak nak? Air putih sudahlah bang. Yalah. Kata Adi, saya pergi ke dapur, Casey. Berjalan pergi ke dapur. Sampai dekat dapur, saya mengambil gelas. Air jarang, saya tuang. Sambil tengah tuang tu, sumpah saya terdengar. Assalamualaikum. Bayangkan berkarya 897 FM. Tengah tuang air suara melirit. Assalamualaikum. Sampaikan air saya tertumpah ke si. Astaghfirullahaladzim. Meremang bela rumah sebab suara dia, walaupun dia beri salam ke si. Yelah, orang beri salam takkan nak takut. Tapi cara dia beri salam, dengan suara, dengan meliritnya. Assalamualaikum. Dalam hati, kata Adi, dalam hati saya bercakap, rupanya isteri aku tak berbohong. Saya jalan bawa air tu, pergi ke bilik dalam keadaan ketakutan. Masuk bilik, isteri saya tengok, kenapa bang? Tak ada apa. Air awak. Isteri minum air. Letak cawan dekat tepi, gelas dekat tepi katil. Saya duduk, tiba-tiba saya tanya isteri, tadi awak betul dengar orang beri salam? Tak apalah bang, saya ingatkan saya mimpi ikut. Tak ada. Abang nak tanya, betul awak dengar orang beri salam? Kenapa bang? Abang pun dengar ke? Abang dengar dekat dapur tadi. Astaghfirullahalazim, jadi betul lah bang. Dahlah, tidur. Abang tutup tingkap Saya pergi dekat tingkap, Casey. Tutup tingkap. Tengah nak tutup ni, Casey, tengah nak tutup tingkap,
Saya tengok kiri, tengok kanan kat luar. Takkan boleh dengar orang beri salam. Saya pun tarik daun tingkap tu, tengah tarik ni. Assalamualaikum. Abang dengar tak? Abang dengar. Naik atas katil Casey, duduk tepi isteri. Saya peluk isteri saya. Saya dengan isteri, ikut abang baca. Allahu la ilaha illallah. Saya baca ayat kursi, isteri ikut. Tengah baca Casey, lagi melerit, lagi tajam suaranya. Assalamualaikum. Benda ni memang nak takutkan saya dengan isteri. Baca dan baca. Habis baca ayat kursi, hilang benda tu. Tak tahulah datang dari mana. Sebab tu malam tu isteri saya tak boleh tidur ke tadi. Beberapa kali cuba lelapkan mata, terbangun. Apa hajatnya beri salam, kacau, ganggu saya dengan isteri? Wallahu alam. Terima kasih. Kiriman kisah dari Adi, Rompin, Malaysia. Misteri Jam 12. Baik, pengalaman seterusnya yang ingin saya bacakan kepada anda para pendengar Ria 897 FM. Daripada pengirim kita bernama Sulastri, katanya assalam. Dari sebelum tu Khairul Amidin kata Rompin di Pahang ke si. Rompin di Pahang, minta maaf jadi kisah di Rompin. Adakah Rompin ni dekat dengan laut ke jauh dengan laut? Kalau Pahang ni kan ada pantai kan. Terima kasih atas pembetulan tadi, bukan Johor tapi Rompin terletak di Pahang. Sulastri berkongsi, katanya Assalamualaikum Bang Casey. Waalaikumsalam. Nama Sulastri, katanya di sini daripada Batu Aji. Batu Aji saya tahu dekat Batam, betul ini Batu Aji. Ini berkenaan dengan beliau adalah seorang teman kita berasal dari mungkin Batam di Batu Aji, berkongsi satu peristiwa pengalaman dalam tulisan bahasa Indonesia. Saya akan cuba berkongsi dalam bahasa Melayu lah yang mana kita faham. Jadi terima kasih pada Sulastri yang sudi berkongsi pengalaman ini dalam Misteri Jam 12. Sulastri berkongsi peristiwa yang mana dalam rumah terjadinya satu gangguan sihir yang berlaku kepada kakaknya. Sulastri ada seorang kakak yang kakak ini terkena sihir perbuatan orang kerana kakak ini telah pun berpisah dengan pasangan kekasihnya atas sebab-sebab tertentu, kata Sulastri. Jadi kekasih iaitu boyfriend lah, bekas boyfriend kakaknya Sulastri ini tak boleh terima yang dia ditinggalkan. Ini pun kerana Sulastri menceritakan pada saya, katanya ini untuk Casey saja memahami kisahnya. Ternyata bukan kesilapan yang dilakukan oleh kakak Sulastri, bukan. Tapi ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh sang pria. Jadi apa yang dikongsi sama, dia nak cerita bab sihir. Kakak dah putus tapi lelaki ni masih tidak boleh move on, masih tidak boleh teruskan kehidupan seperti biasa. Malah lelaki ini telah pun berjumpa dengan seorang pakar santet. Dan pakar santet ni adalah seseorang yang hebat, boleh mencederakan orang lain dengan tanpa menyentuh. Digunakan jenis santau. Waktu itu kita semua sedang menjamu selera jamuan makan malam sekeluarga duduk di dalam rumah. Sedang makan, kakak saya tiba-tiba seperti sedang tercekik tulang. Sebabnya kita tengah makan ikan. Jadi semua orang termasuk ibu dan juga saudara yang lain fikirkan yang kakak aku ni tercekik tulang sebab kita sedang makan ikan.
Cuba bantu. Akhirnya kakaknya dapat tenangkan diri dan bertanya. Dan kakak, bila bertanya, kakak, kenapa makan ikan sebegitu sekali? Katanya, bukan aku enggak makan ikan. Tiba-tiba tekaknya rasa seperti ada benda tajam yang menusuk ke tekaknya. Sekarang sudah okey. Katanya, sekarang sudah okey. Kita pun teruskan, ya, setelah dalam 3-5 minit, keadaan kakak yang mencemaskan. Sambung makan bersama dengan saudara mara, dengan keponakan yang ada, keponakan tu kira macam ada hubungan saudara mara lah. Setelah semuanya pulang, kata Sulastri, waktu malam itu terjadinya kesakitan yang paling dahsyat yang dialami oleh kakak Sulastri. Waktu malam sedang tidur, tiba-tiba terdengar, Lastri, aduh, Lastri, aduh, Lastri. Ya kak. Aduh, perutku sakit. Aduh. Kenapa kak? Jadi kakak Sulastri memberitahu adiknya, iaitu Sulastri, perutnya sakit. Kemungkinan makan. Makan apa? Tadi kita makan berapa ramai. Sulastri tak sakit, yang lain tidak sakit. Cuba bantu letak minyak, disapukan minyak, kata Sulastri. Ya, cuba dan cuba. Tapi tetap tidak ada apa-apa perubahan, perbezaan. Masih tetap sakit, kata Sulastri. Aduh, Sulastri, tolong. Aduh, sakit, ya Allah. Sakitnya, sakit, ya Allah. Bayangkan, dipendekkan cerita, dapat tahu kakak aku telah pun menjadi mangsa santau yang dikirimkan lewat angin, ya, ataupun melalui angin. Santau angin, kalau Casey mau tahu, tidak perlu datang, hanya perlu tahu di mana tempat tinggal orang itu, dan ada beberapa perkara yang lain lah, yang saya tak nak sebutkan kepada anda semua. Antara satu faktor tempat tinggal, itu penting. Kemudian yang tukang membuat santau ini akan menyebut nama yang dihajatkan. Kemudian akan ditiup melalui jendela ataupun tingkap. Santau ini akan terbang dan terus masuk ke dalam rumah menuju ke orang yang dihajatkan, iaitu kakak kepada Sulastri. Mula-mula ingatkan sakitnya berkenaan dengan salah makan, dibawa pergi ke hospital, ya, ke rumah sakit, kata Sulastri di sini. Dibawa pergi ke rumah sakit atau hospital. Doktor periksa, enggak ada apa-apa, Casey. Enggak ada apa-apa. Pergi X-ray, enggak ada apa-apa. Kemudian doktor kata kepada ibuku, Ibu, pemeriksaan tidak mendapati apa-apa yang luar biasa terhadap anak kamu. Ini aku nasihatkan kalau boleh jumpa sama kiai atau ustaz. Ini bukan perkara yang normal. Aku rasa anak kamu ni telah disihir. Jadi pendengar Ria 897, Sulastri bila terdengar penjelasan daripada doktor, ibunya pun terus menangis, langsung menangis. Dan orang yang pertama memang tidak silap. Orang yang pertama yang kami fikirkan melakukan perkara terkutuk ini adalah bekas pacar ataupun kekasih kakak kepada Sulastri. Jumpa sama seorang kiai Mudin namanya. Datang ke rumah Pak Kiai. Ini pada waktu itu kakak Sulastri dah keadaan lemah sangat, sebab tak boleh makan. Makan masuk mulut tak boleh, sakit. Makan sakit. Jumpa Pak Kiai cuba mengubati. Rupa-rupanya yang menghantar itu membuat kakak aku enggak bisa makan, Casey. Jadi kalau enggak bisa makan, enggak bisa minum dalam masa lama, akan menyebabkan lemah, enggak ada tenaga,
akan terus menyebabkan kakak kekurangan tenaga, kemungkinan boleh membawa maut. Pak Kiai cuba baca, cuba membantu, katanya Sulastri. Pak Kiai mula membaca surah. Kakakku di depannya ada, katanya disiapkan satu besin. Bila baca dan baca, mula-mula tidak ada apa-apa perbezaannya. Kakak masih duduk. Masuk satu lagi surah, masuk satu lagi surah, masuk satu lagi surah. Kakak mula rasa macam gelisah. Katanya, angkat tangan ya. Seolah-olah suruh berhenti daripada membaca surah. Berhenti, sakit. Pak Kiai teruskan. Pak Kiai kata, kalau aku enggak teruskan, sampai bila-bila kesakitan ini akan menghantui kamu. Harus tahan, ingat pada yang satu. Kita berjalan ke jalannya ya. Sambung baca Kesi, baca dan baca. Akhirnya, Ibu, bantuin aku, Bu. Aduh, sakit. Sakit, Bu. Ibu sakit. Pendengar Ria 897 FM. Kesakitan yang dahsyat. Ibu dan aku berada di samping kakak. Kakak memegang tanganku, digenggam begitu erat, sampaikan tangan aku pun rasa sakit. Kemudian pakar itu terus membaca, dan pakar itu kata, dia sebut nama kakak Sulastri lah, yang saya tak nak sebutkan namanya di sini. Gunakan nama lain, mungkin Siti lah. Siti, muntahkan. Ayo, Siti muntahkan sekarang. Muntah. Dalam muntah keluar jarum. Lebih lagi, baca lagi, baca lagi. Muntah keluar lagi jarum. Banyak jarum-jarum yang kecil. Jarum-jarum ini berada di kerongkong tekak kakak pada Sulastri. Jadi setiap kali makan, makanan melalui kerongkong tekak akan terasa sakit. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Selepas kakak muntah, kakakku rasa lemah, terbaring. Terus terbaring di atas lantai. Lemah. Habis semua. Benda yang pertama yang dilakukan oleh kakak Sulastri adalah, Ibu, aku mau air. Aku haus. Ya, sudah berapa lama enggak makan, enggak minum? Bebas dari Santau Misteri Jam 12. Yang mungkin anda alami ke, bercuti di luar negara, kalau ada pengawal keselamatan, pemandu Grab ke, pemandu teksi, kalau ada pemandu apa lagi, Uber dah tak ada, dah ucapkan selamat tinggal ya. Jadi Grab, pemandu teksi, pengawal keselamatan, anda yang bertugas waktu malam, mungkin juru rawat. Seperti ini kiriman daripada NUS pula. NAS.
Macam mana? Nama Nas sebut Nuz Dari Nas, kata Nas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kisah ringkas Casey. Pengalaman saya sebagai seorang jururawat. Ini dikongsi sama dalam Misteri Jam 12. Benar ataupun tidak, jangan mudah percaya. Nas berkongsi seorang jururawat. Saya ni menjaga sebuah ward istimewa. Ward ini adalah ward pesakit-pesakit bara, yang mana mereka tinggal beberapa minggu ataupun hari untuk hidup di dunia sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Memang sedih Casey melihat keadaan pesakit-pesakit bara di ward yang saya jaga, kata Nas. Ada yang sang isteri ni tahu suami dah nak meninggal, setiap hari akan datang. Sedih tengok. Suapkan suami makan yang tak bermaya. Ada yang makan muntah, yang makan muntah. Ada pula yang datang Casey, suaminya dicukurkan janggut misai, dibersihkan muka wajah, dia peluk suami. Sebab dia tahu suami ataupun isteri ataupun anak akan meninggal dunia dalam beberapa hari, mungkin beberapa minggu, kalau paling lama. Ini seolah-olah destinasi terakhir ahli keluarga yang datang. Sedih. Ada waktu suami dah nak meninggal, isteri di samping. Dia pegang tangan suami. Bang, jangan tinggalkan saya bang. Bang. Suami sedang nazak Casey, depan mata saya. Bang. Bang. Yelah, hidup dengan suami 20 tahun, 30 tahun, suami tinggalkan isteri depan mata. Suami pergi dulu. Selepas ni dah tak boleh pegang, peluk suami, cium suami. Dan suami meninggal dunia. Ada anak meninggal dunia, ada isteri meninggal dunia. Sedih sangat. Berlaku depan saya Casey, katanya Nas. Jadi anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Saya pernah sekali itu, seorang pakcik yang terbaring dekat atas katil. Kesian pakcik ni. Anak-anak macam tak indahkan. Walhal orang tua, dia dah tahu orang tuanya akan mati dalam masa beberapa minggu. Tapi jarang sekali anak datang. Pada satu malam, kita para jururawat digalakkan untuk berinteraksi dengan para pesakit bara ni lah. Jangan biarkan mereka bersedih. Biarkan mereka rasa gembira, bahagia. Dan khususnya pada mereka yang jarang ahli keluarga datang kunjung, kita digalakkan untuk berinteraksi dengan pesakit ini. Jadi pendengar Ria 897 FM, sedang jalan ni, saya tengah buat round dekat ward sakit bara. Pakcik ini sedang terbaring. Dia ni lemah Casey. Sakit bara ni kebanyakan mereka dah rasa lemah, kadang-kadang tak bermaya. Pakcik ni antaranya. Saya terperanjat nampak dia tengah duduk. Lemah ni, baring. Tiba-tiba dalam keadaan duduk tegak. Duduk tegak. Saya pergi dekat pakcik ni. Dalam hati saya, pakcik ni dah sihat ke? Pakcik? Pakcik? Casey, benda yang pertama akan hilang adalah hilang penglihatan. Daripada pengalaman saya, pakcik ni dah tak nampak Casey. Pakcik, tanda-tanda orang nak meninggal. Pakcik, tiba-tiba dia senyum. Isteri saya dah sampai dah. Saya nampak isteri saya dekat luar tengah panggil saya. Sayang, tunggu. Abang datang sayang. Pakcik,
Saya pegang belakang pakcik ni, baringkan dia. Pakcik, Casey tengah nazak, anak pun tak ada depan mata. Sayalah orang yang terakhir nampak pakcik ni, Casey. Pakcik, baringkan dia. Pakcik mengucap. Asyhadu alla. Pakcik ni mengucap, Casey. Bila pakcik ni meninggal dunia, habis dihembus nafas terakhir, dia antara tak ramai pesakit. Antaranya yang meninggal, wajahnya putih berseri dan mengukirkan senyuman. Sebab apa, Casey? Waktu dia sakit bara, dia tetap melakukan solat dekat atas katil, Casey. Saya malu kalau saya ingat balik. Saya ni pun solat ke mana? Tengok pakcik ni meninggal dunia. Masya Allah, wajahnya berseri, Casey. Senyum. Bila ingat balik, tengah baring, tangan angkat, tengah solat. Orang sakit bara tu, Casey. Itulah pengalaman saya. Minta maaf tak seram, tapi saya rasa patut saya kongsi bersama Casey dalam Misteri Jam 12. Kejadian misteri. Saya masih lagi bertugas sebagai seorang jururawat di ward mereka yang sakit bara. Kepada yang sedang mendengar, kalau ada ahli keluarga yang sakit bara, pergilah ziarah. Kemungkinan esok hari terakhir mereka. Terima kasih. Misteri Jam 12 pada pagi ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kiti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Rais, Kiti. Ni panggilan dari mana ni? Singapura, Kiti. Dan pengalaman tentang apa, silakan. Ini berlaku 2007. Di mana isteri saya melahirkan anak yang keempat. Okey, isteri saya lalu semua anak-anak saya dalam kelas A1 lah, sebab dia ada privilege untuk dapat medical insurance. Jadi kelas A1 maknanya bilik tu dia seorang je lah. Betul. Jadi setiap anak yang lahir saya dapat tidur sana dengan dia. Tapi yang keempat ni memang saya tidur, tapi saya terpaksa hantar yang lain pulang dalam pukul 9 lebih. Okey, jadi bila saya pulang tu saya tanya nurse, selalu saya tahu lah ada satu malam tu 2 atau 3 nurse akan bertugas. Jadi sebelum saya pulang tu saya tanya berapa nurse bertugas malam tu. Saya bilang 3 orang. So bila saya hantar anak saya pulang, saya letak patah balik hospital tu dalam jam 1 lebih, kat pukul 2 lah, pukul 1.30 atau 45 tu. Bila saya naik atas, saya tengok 3 orang nurse. Jadi saya pergi tandas dulu. Lepas saya dah keluar tandas, saya tengok tinggal 2 nurse. Jadi bila saya nak masuk bilik saya rasa macam ada orang kat dalam bilik tu. Saya fikir nurse lah. Jadi saya tak jejak, sebab saya tolak sikit, saya nampak ada orang berdiri kat ujung katil. Tapi saya tak nampak penuh macam mana bahasan. Tapi saya nampak macam orang baju putih. Nurse kan semua baju putih, Jadi saya tak tengok banyak. Saya fikir nurse kat dalam. Sekali saya keluar balik. Saya tak mengganggu. Tapi bila saya keluar bilik nurse tu, bilik isteri saya. Saya terus pergi reception. Saya duduk kat ujung tempat untuk pesakit luar tunggu, macam ujung corner untuk baca buku, surat khabar. Jadi saya duduk, saya tengok salah seorang nurse keluar daripada bilik lagi satu. Saya 3 nurse kat situ. Tu saya berdiri. Saya berdiri dengan pantas. Saya pergi tempat reception. Saya cakap, oh ni cleaner tu Saya bilang je saya. Saya bilang, siapa dalam bilik tu Terus saya kena cepat. Saya pergi bilik nurse tu terperanjat tengok saya. Saya tolak pintu lah. Sekali benda tu macam terus lepas luar tingkap tu. Macam bila saya tolak tingkap tu, bila saya tolak pintu tu, dia macam terus tembus tingkap tu. Tu saya beri isteri pun, saya baca sikit sekali. Lepas tu nurse tanya, anything wrong? Saya bilang terus saya macam tak apa saya bilang. Malam tu saya tak tidur satu malam. Saya duduk situ, saya baca, saya betul-betul kat ujung kaki saya, isteri saya. Saya terus baca sampai besok pagi, saya tak tidur. Tapi sampai sekarang saya tak beritahu isteri saya apa yang saya lihat.
Kalau awak beritahu isteri mesti nak balik tapi memang tak boleh balik 2-3 malam tu sebab memang selalu saya duduk hospital. Tapi malam tu satu yang ganjil, satu yang saya tak pernah alami, tapi itu yang saya lihat dengan mata kepala. Tapi saya tak beritahu isteri saya lah sampai sekarang. Anak saya dah 11 tahun ni. Saya tak 11 tahun anak Wow. 27 sampai sekarang, yang paling kecil ni 11 tahun lah. Terima kasih pada anda ya. Okey. Terima kasih kembali. Baik. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Zul di sini. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Zul, panggilan dari mana Zul? Dari Woodland. Dan pengalaman tentang apa, silakan. Pengalaman saya nak ceritakan ni, waktu kerja saya kerja security kat saya baru kerja masuk servis kerja security ni. Cerita yang saya nak cerita ni tentang waktu saya kerja night shift. Night shift Ni pemenang night shift lah dulu. Tak, sekarang masih tengah kerja night shift. Masih? Okey. Bukan tengah kerja, sekarang off day. Tapi saya punya kerja ada satu kerja pagi, seterusnya kerja malam. So, kalau kerja malam ada seorang ke ada teman? Ada teman tapi Okey, teruskan kisahnya. So dalam every night shift tu ada clocking tau. In total saya buat 2 clocking lah. Satu pukul 9, satu pukul 4 pagi. Tapi saya selalu buat 5 pagi lah. Ceritanya bila saya buat kerja clocking waktu 5 pagi. 5 pagi tu saya kena pergi the whole building lah. So saya pergi to the tingkat yang paling atas kali. It's office building. So saya pergi kat office building tu, dia punya satu office tu tak gelap sangat tau. Dia ada lampu tapi gelap. Dia ada terang sikit lah. So saya kena buat clocking. Saya tengah buat clocking, tengah buat rounding tu, saya nampak ada orang sembunyi bawah meja. Orang sembunyi bawah meja? So saya tengah jalan, saya nampak orang sembunyi bawah meja. So apa saya buat, saya tak rasa takut. Saya ambil sebuah kain pun saya buka lah dia punya flashlight lah. Tapi saya tak fikir apa pasal dalam otak saya, saya fikir there's somebody over there, dan dia ternampak saya tu dari sini. Itu yang saya ingatkan lah. So saya nak pergi sana, saya nak tanya asal kat sana, hello, why you doing that? So saya suruh bilang boleh dulu. Tapi bila saya tengok bawah meja tu tak ada orang. Tak ada orang lah. So saya terpanjat lah. Lepas saya dah terpanjat, tak ada orang, saya tersentak. Saya kata, aku kan ni buat ini. Saya tanya diri saya lah. Sebab saya rasanya penakut. Saya kalau nampak sesuatu, saya akan lari. So saya nampak ada orang awal, saya pergi. Bila orang tu hilang, saya pun tersentak. Tak ada orang. Terus saya tak fikir apa-apa. Terus saya continue lah buat talking. Lepas saya continue talking, saya terberhenti. Dan saya rasa ada seluruh badan saya, rumah saya naik. Rumah naik. Terus saya tak tahu apa nak buat. So saya just jalankan tukar saya. Lepas tu saya tak bawa walkie-talkie. Itu yang mistake saya lah. Saya tak bawa walkie-talkie. Saya tak bawa apa-apa. Saya cuma bawa handphone saya. So apa saya buat, dalam handphone saya ada lagu, bukan lagu, ada ayat puisi lah. So apa saya buat, saya buka ayat puisi saya, dan saya jalankan tukar saya. Habiskan clocking saya. Itu lah pengalaman saya. Yang saya tak pernah nampak hantu. So kalau that was my first experience lah. Tu yang sembunyi bawah meja Seram tu Itu office tu yang anda nampak tu, sembunyi bawah meja dalam office lah. Ya, dalam office. Itu macam cikgu punya meja, cikgu punya office tu. So saya tak nampak bawah seseorang lah kat bawah meja. Tapi office tu memang dah kunci lah, dah tutup kan malam. Actually boleh masuk, tapi pukul 5 pagi siapa nak masuk? Takkan ada orang kerja sampai 1 malam. Jadi terima kasih sudi berkongsi. Terima kasih. Kembali. Selamat malam pada anda. Baik, saya nak berkongsi tentang satu kisah yang dikirim oleh pendengar kita berkenaan dengan cermin. Dengan tajuknya, jangan kutip cermin sembarangan. Kadang-kadang kita cermin tu boleh jadi ia adalah cermin saja, ataupun mungkin almari solik yang awak jumpa dekat bawah, kadang-kadang dekat luar tu, ni orang ni buang, sayang sih benda ni, masih boleh digunakan ni. Awak pun bawa lah almari cermin ke, ataupun cermin kecil, cermin besar yang orang buang, tengok masih baik cermin ni, awak pun bawa balik rumah. Inilah kisah yang dikongsi sama oleh, benar ataupun tidak, ini daripada kiriman Ober Mardi.
dalam Misteri Jam 12. Apa khabar semua para peminat Misteri Jam 12? Obek di sini. Casey masih ingat lagi dengan Obek Mardi. Obek nak berkongsi satu kejadian yang berlaku, terpulang pada semua, nak percaya ataupun tidak. Kalau boleh, Obek harapkanlah jangan melakukan perkara berikut ini. Berkenaan dengan salah seorang daripada mereka yang telah mendapatkan pertolongan Obek. Obek ni mengobatkan orang, tak minta duit Casey. Tak pernah minta pun. Tapi kalau orang kasih, kadang-kadang kita ambil sebab niat. Obek tolak, dia tetap akan kasih. Ini berkenaan dengan kes pemilik sebuah rumah yang menetap di sebuah kawasan, saya tak nak sebutlah nama tempatnya. Ya, mungkin nanti tuan rumah sedang mendengar. Jadi kata Obek, telah pun menghubungi Obek. Kerana apa Casey? Kerana dia sekeluarga terkena gangguan dalam rumah pada waktu malam. Obek tak nak ceritakan dulu apa dia kata pada Obek di telefon, tapi bila Obek datang rumahnya, bising Casey, bunyi gudung. Rupa-rupanya mendengar Ria 897. Tuan rumah ni sebelum ni telah pun membawa pulang almari yang dia jumpa. Ini adalah almari solik. Kasih tahu tak jenis almari? Kemudian ada cermin bentuk bujur. Kemudian dekat atas tu ada macam tempat letak barang. Lazimnya orang perempuan ni letaklah barang-barang makeup, minyak wangi, bedak, ada laci. Almari itulah. Kata Obek, tuan rumah, bapa dia ni telah pun memanggil 2 orang pekerja Bangladesh untuk sama-sama angkat almari itu, bawa pulang ke rumah. Katanya masih baik, boleh digunakan. Masalahnya almari macam tu ada cermin. Dan lazimnya cermin-cermin ni jangan dibawa main. Dia bawa balik rumah, ya, dia letak dalam bilik tidurnya lah. Malam hari dia ceritakan pada Obek tak boleh tidur. Sebab isteri beberapa kali nampak ada kelibat perempuan hitam dekat dalam cermin, sedang memerhatikan isteri. Yang paling dahsyat berlaku, sampaikan dia menelefon Obek untuk datang, katanya Obek Mardi, almari itu bergegar ke sih? Bergegar. Macam mana boleh bergegar? Obek pun tak nak cerita panjang, datang, dia ketemukan jodoh, Obek cuba bantu. Casey, memang benar, katanya Obek. Memang benar. Almari cermin yang dia jumpa dekat bawah ada isiannya, bukan kosong. Obek tak tahulah isiannya datang dari mana, siapa yang hantar, terperangkap mungkin. Tetapi ada isinya. Berhati-hatilah. Terima kasih dan selamat tengah malam Misteri Jam 12. Kisah ini kiriman daripada Raman, memancing waktu malam seorang diri di pantai East Coast. Katanya, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya memancing seorang diri di pantai East Coast dan ini dekat Bedok Jetty. Mungkin ada di antara anda tak tahu bagaimana rupanya Bedok Jetty. Anda boleh Google, ya, di Google anda type image dan anda cari Bedok, BEDOK, Bedok Jetty, JETTY, Singapura, dan anda akan dapat lihat bagaimana keadaan Bedok Jetty ni. Jadi Bedok Jetty ni, kata Raman, selalunya mesti akan ada orang. Mesti akan ada 1-2 orang dekat Bedok Jetty ni, walaupun pada hari biasa. Tapi pada hari itu bila saya sampai, tidak ada satu insan pun yang memancing, yang tengah berkelah, yang tengah duduk, yang tengah jalan dekat Bedok Jetty pada waktu malam.
Tak ada orang KC. Saya terperanjat. Mana pergi orang-orang Dan lazimnya saya kalau memancing, saya suka naik sampai hujung. Sampai hujung saya gunakan joran yang panjang. Saya suka long throw KC, tempat lautan yang lebih dalam. Jadi saya jalan sampai dekat ujung. Dekat ujung tu saya pun pasanglah barang-barang yang saya bawa ni nak mula memancing. Katanya Rahman, memancing hujung tempat yang tak ada orang adalah satu perkara yang saya menyesal sangat-sangat pada malam tu. Dah lah jauh KC daripada kawasan nak keluar dari jeti tu. Perjalanan jauh daripada depan masuk jeti sampai ujung. Tengah memancing, saya tengok jeti tu masih kosong, tak ada orang. Masih tak ada orang. Tiba-tiba dekat beduk jeti ni, dia ada macam sheltered bus stop tau. Macam bumbung bus stop yang dipasang. Sekiranya kalau panas, hujan, boleh gunakan bumbung tu untuk beristirahat di bawah bumbung bus stop. Yang hairan, kalau orang duduk dekat bangku, dekat situ banyak bangku tepi-tepi jeti tu, kata Encik Rahman. Kalau orang tengah duduk dekat bangku, tengah duduk menikmati pemandangan malam yang sunyi, yang indah, dengan keluarga, dengan kawan, saya tak kisah. Saya faham itu tempat sesiapa pun boleh datang. Tapi masalahnya pada malam tu, saya terdengar bunyi perempuan pekik KC. Beberapa kali dia pekik. Okey. Ni saya cuba berikan gambaran yang mungkin boleh anda bayangkan situasi yang dialami oleh Obak Mardi. Sekejap Okey. Jadi Obak Mardi berkongsi, ini berlaku pada waktu malam sedang memancing seorang diri, tiba-tiba terdengar bunyi yang menakutkan, perempuan pekik pada waktu malam. Tengah tepi laut dengan bunyi ombak, dengan malam tu sunyi. Tengah memancing, tiba-tiba dengar perempuan pekik. Kata Encik Rahman, bila dengar suara tu, saya terus toleh ke belakang. Toleh tengok, siapa yang pekik ni? Ada orang jatuh ke? Ada orang bergaduh ke? Saya cari KC, toleh. Tak ada pun. Tapi dengar, 2 kali saya dengar bunyi seorang perempuan yang pekik. Pendengar Ria 897 FM. Kali kedua saya cuba cari, tengok tak ada orang, tak nampak apa-apa. Saya pun tak nak indahkan. Saya terus memancing, dapat 2 ekor ikan KC. Alhamdulillah. Saya tengok jam, okeylah, lagi sejam, 2 jam saya pemancing. Kalau tak ada, saya terus nak balik. Jadi apa yang berlaku ni, tengah memancing, dah dapat 2 ekor ikan, kemudian duduk makan, dan saya tergerak hati toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya, saya nampak ada orang KC. Tapi bukan dekat bangku, dekat bawah shelter bukan. Tetapi saya nampak ada orang tengah duduk dekat atas bumbung bus stop. Siapa yang dekat atas tu? Melainkan kalau orang tu boleh panjat, tapi tinggi KC bus stop tu, memang tak selamat. Kalau terjatuh salah langkah, habis. Jadi persoalan, kata Rahman, siapa yang duduk dekat atas bus stop? Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Hai, saya Dila kat sini. Dila Ya, saya. Panggilan dari mana Dila? Saya membuat panggilan daripada Masling. Dan pengalaman Dila tentang apa? Silakan. Oh ya, okey. Saya cuma nak cerita ni. Okey, ini cerita benar berlaku. Okey, saya ni sebenarnya sebelum ni, okey, sekarang ni saya sedang mengandung. Mengandung dalam anak yang pertama ke macam mana? Ya, anak pertama. Jadi sebelum ni
sebelum ni kawan saya pernah cakap mengandung janganlah keluar malam apa benda nak kena banyak pantang larang lah. Tapi saya tak percaya ni semua lah. Memang saya susah percaya. Jadi berapa hari lepas dalam pukul 5 pagi, actually on few days ago, on Saturday lah, dalam pukul 5 pagi, suami saya sedang tidur. Rumah saya ni dia ada 2 gate. Pasal di sini saya macam rent di room lah, macam sementara ni saya sewa sementara tunggu rumah baru. Jadi rumah dia kat mati dia ada 2 pintu tau. Satu gate depan, satu gate belakang. Jadi these 2 gate is separated by a tangga dekat tengah-tengah. So pukul 5 pagi tu actually perut saya dah tak tahu cramp. So I thought I nak pergi hospital lah. Nak pergi hospital. But my husband is sleeping and dia kena bangun 7 pagi. So I ingat tak nak kejutkan dia. I tinggalkan kunci because I tak ada spare key untuk pintu depan tau. So kunci pintu depan I letak dekat my husband handphone. I cuma bawa kunci pintu belakang. So I ingat I nak keluar daripada pintu belakang. Pintu belakang ni, kita punya jiran kat belakang ni cuma ada 2 pintu. Kira kan kita punya rumah ni dengan orang depan, macam face to face gitu tau. Dan tangga tengah-tengah. So tapi tak ada orang lalu that pintu belakang, and the tangga behind is very dark. So yang before this I turun is only macam waktu siang hari lah. Malam I tak pernah keluar. So pukul 5 pagi ni I just nak ingatkan keluar lah, just nak pergi hospital, rush kejap. Sekali I tengah buka pintu gate ni. Saya dah tutup pintu gate dan lock. I baru nak turun tangga. Kali I dengar macam suara. I thought macam suara burung tau. Sampai dengar balik. Demi Allah Cici, I dengar. I tak pernah nampak hantu. I tak pernah explain benda-benda ni. I tak pernah. Tapi I dengar suara perempuan mengilai. Lepas tu dia ketawa. Lepas tu dia macam terseduh-seduh sikit. Tapi suara tu is jauh tau. Tapi jauh, very clear. Dia jauh tapi nyaring. Lepas tu di situ saya macam, ini bunyi burung ke? Macam bunyi burung 5 pagi takkan bunyi burung. Lagi burung kat sini bunyi dalam 7 pagi. Itu dah pun tak dengar. Jadi macam dia dah sekali dengar betul-betul, ini perempuan macam mengilai tau. Lepas tu dia ketawa. Lepas tu dia macam terseduh gitu. Kisi tahu I terus macam kelang kabut. I tak buka slipper tau. I lari masuk balik. I lock pintu dengan slipper I masuk bilik. Terus I tunggu my husband bangun. Dah tu my husband cakap I dah serik tak nak keluar. Lepas tengah ngandung. Orang cakap tak kena ada pantang ni semua kan. That was my first experience lah. Tapi Kisi, saya tak tipu. Ni bukan cerita kan. Saya dengar very good. Macam tu. Dan anda sekarang anda katakan anda katakan anda sedang berbadan 2, tapi anda mendengar misteri jam 12. Ya, sebenarnya saya nak bercerita sebenarnya. Macam itulah. Saya nak kongsi pengalaman saya. Juga jadi lepas tu bila saya duduk, saya tak masuk bilik, dia macam terbendung sekejap. Saya macam trauma. Macam terkejut lah. Dia tak tidur sampai pukul 7 pagi ni. Terkejut. Gitu. Jadi benda ni berlaku bila? Minggu lepas? Hari lepas. Hari Sabtu Yes, hari Sabtu. Siapa suruh keluar? I tak mula I tak tahu. Tapi I rasa pintu belakang, tangga belakang ni memang I don't know what lah. Ada Marsiling blok macam tu Saya tak pernah nampak pula. Ada. Saya sebenarnya tinggal blok 1, 2, 3. Ni blok lama kan? Ya, blok lama saya rasa lah. Saya sewa ni master bedroom. So dia ada 2 pintu. Jadi gate depan dengan gate belakang. Jadi gate belakang ni memang tak ada lift tau. Gate depan dia ada lift. Macam gitulah. Pengalaman saya lah. Jadi saya dah belajar daripada kita 8. Saya ngandung-ngandung ni, saya nak kena pantang lah. Sebelum ni saya tak percaya benda-benda gini. Kawan saya semua tak percaya. Saya dah belajar. Jadi terima kasih Pak Danda Terima kasih kembali. Itu dia berbadan 2 boleh jalan malam-malam sekarang ni pula dengan MG12. Macam mana tu? Tak apalah, tak kisah. Kalau nak dengar boleh silakan. Ada orang macam takut nanti dengar, takut mengganggu emosi. Biasalah, kita nak emosi, nak kena tenang. Jadi pengalaman yang diceritakan dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam kepada semua peminat MG12. Saya Nurin, berasal dari Shah Alam di Malaysia. Pengalaman saya berlaku dekat rumah kakak saya, yang mana saya tidur di rumah kakak saya untuk 3 malam KC. Bermula pada hari Khamis. Jadi saya tidur rumah kakak saya Khamis tu, kemudian Jumaat,
Kemudian Sabtu dan hari Ahad saya baliklah. Sebabnya hari Isnin saya bertugas. Saya sedang habiskan cuti lah. Cuti yang saya ada. Jadi Nurin berkongsi pengalaman dalam rancangan MJ12. Katanya bila tidur dekat rumah kakak saya, dekat Shah Alam Section 2 KC. Saya ingat lagi malam tu, saya tengah tidur. Tiba-tiba terdengar kakak saya panggil nama saya. Nurin. Saya pun bangun pergi bilik kakak. Tapi tengok kakak saya tengah tidur. Sumpah KC, kakak saya tengah tidur. Saya berdiri lama tau. Kak, saya panggil dia beberapa kali. Kak. Kakak saya langsung tak nyaut dan kemungkinan dia tidur lah. Ataupun dia nak takutkan saya, nak bergurau dengan saya. Esok saya tanya kakak. Kak, semalam kakak panggil nama saya, kemudian kakak tidur pura-pura tidur Kakak saya memang seseorang yang kalau dia buat, dia cakap tak tapi dia akan senyum. Dia buat, dia cakap tak lah dia akan senyum. Tapi pada pagi itu, kata Nurin, saya tanya kakak saya, dia kata tak dengan tegas dan tak senyum. Ini bermakna benda tu bukan kakak saya yang panggil. Anda bayangkan pengalaman dari Nurin. Jadi siapa yang memanggil Nurin pada malam tu? Saya ingat lagi, tengah baring atas katil, tiba-tiba terdengar suara, Nurin. Saya pun pergi sebelah. Rupa-rupanya bukan kakak saya yang panggil saya. Dari Zubaidah, katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya adalah Zubaidah. Yang ini yang berkongsi dari Rawang, Selangor. Pengalaman saya ni, ini berkenaan dengan arwah mak mertua saya yang meninggal dunia. Arwah mak mertua saya ni bukan jarang-jarang orang lah, dan dia banyak menolong orang dalam sesi perubatan Islam. Jadi KC, bila arwah mak meninggal dunia, anak saya ni yang rapat dengan arwah mak saya jatuh sakit KC, demam panas. Dia panggil neniknya, mak saya, Nana. Nana. Dia panggil mak saya Nana. Dan bila mak dah meninggal, anak saya demam beberapa hari, teringatkan nenek ataupun arwah mak saya. Sampaikan pada satu malam, saya ni tengah tidur, suami pula dekat luar tengah betulkan motosikal. Tiba-tiba anak saya berada dekat tingkap, tengah bercakap dengan, seolah-olah bercakap dengan nenek. Nenek iaitu mak saya lah. Apa yang membuat saya terperanjat, yang membuat saya takut dan terperanjat, saya ni ambil handphone, nak ambil video, nak tunjukkan pada suami. Takut nanti saya panggil suami, anak saya pun berhenti, suami tak nampak. Keluarkan handphone, ambil video ni. Keluarkan handphone, tengah nak rekod ni, tiba-tiba saya nampak daripada reflection screen. Saya nampak daripada reflection screen, katanya di sini, nampak macam ada arwah mak tengah berdiri dekat luar KC. Nampak KC. Bila dah ternampak, saya tersentak KC. Abang! Suami masuk dalam. Kenapa abang? Saya suruh suami angkat anak. Bila suami angkat anak daripada tingkap, anak saya meronta-ronta KC, menangis, katanya, lepaskan, nak cakap dengan Nana. Cakap dengan nenek lah, yang katanya nenek tu ada dekat tingkap.